harus wa yajuzu macam ويجوز أن يستعير شيئا يرهنه. Boleh. Dia meminjam daripada seseorang barangnya supaya dia menjadikan barang pinjaman itu sebagai marhun, cagaran. Boleh. وهو في قول عارية. Wa huwa fi qaulin 'ariyatun. Maka berlaku perselisihan dalam menentukan status barang tersebut. Adakah statusnya kekal sebagai 'ariyah? Satu pandangan. Wa fi qaulin 'ariyah. Kemudian والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء. ضمان دين في رقبة ذلك الشيء. Ini dipanggil perbezaan dalam mentakyifkan akad seperti ini. Satu qaul mentakyifkannya sebagai ariyah. Dia kekal sebagai akad ariyah. Sebab lafaznya ista'artuka, saya meminjam daripada tuan. Pendapat yang muktamad, walaupun lafaz yang digunakan itu ista'artuka, namun status barang itu bukanlah ariyah. Dia adalah dipanggil apa? Dhamanu dainin, jaminan terhadap hutang pada apa dia? Pada tanggungjawab, pada zat barang itu. Maksudnya barang itu dijadikan sebagai penjamin. Tanggungjawab jaminan itu di atas barang tu. Faham? Maksudnya kalaulah hutang itu tak dapat dilangsaikan, maka barang itu akan dijual. Itu maksud dhamanu dainin fi raqabati dhalika syai'. Tanggungjawab terhadap hutang di atas beban yang ditanggung oleh barang itu. Maksudnya barang itu akan dijual. So maknanya dia bukan ariyah. Kalau ariyah mana boleh dijual? Kalau kita takyifkan dia sebagai ariyah, maka mana boleh dijual? Dia punya sirah dia ariyah, tapi oleh kerana ada perkataan supaya saya nak gadaikan, itu yang mengubah dia daripada berstatus ariyah kepada dhamanudd dain. Faham? Lagi? Fayushtaratu. Oleh kerana kita telah tarjihkan status ataupun takyif fiqhi bagi akad seperti ini adalah sedemikian, iaitu dhaman ad-dain, maka diperuntukkan ataupun diperlukan syarat-syarat berikut. Apa dia? Pertama, pihak peminjam perlu menyatakan jenis hutang. Dia hutang apa dengan orang tu, sampai dia nak pinjam barang saya dan nak gadaikan. Maka dia kena bagi tahu kepada pemilik barang dia hutang apa. Faham? Barang ini akan dijadikan cakaran untuk hutang jenis apa, bagi tahu. Kemudian kadarnya itu sudah pasti, kuantiti, sifat dia. Ya. Contohnya jenis dia apa? Beras. Kemudian kadarnya 1 tan. Sifatnya grade A dan seumpamanya. Kemudian bukan itu saja, dia perlu bagi tahu dia akan gadai barang ni kepada siapa. Siapa tu yang akan ambil barang yang kita nak pinjamkan kepada si fulan ni sebagai marhun indahu. Siapa? Setelah maklumat itu dibekalkan kepada pemilik barang ataupun mu'ir, maka sahlah transaksi itu dan status barang itu bertukar daripada ariyah kepada seperti yang disebutkan tadi. Kenapa pemberi dia tak boleh, dia pinjam tak bagi tahu kepada orang tu yang dia nak gadai, kemudian dia pergi gadai? Itu memang confirm tak sah. Mana boleh cagar barang orang? Tapi kalaulah semasa meminjam itu dia sudah maklum, maka perbuatan kita cagar tu sah. Kemudian tak habis lagi cerita dia.
Lalu apabila penggadai gagal untuk membayar hutang, lalu dijual barang tersebut, adakah pemilik barang percuma saja? Dia tidak boleh claim balik barang dia, sedangkan dia bukan berhutang orang tu. Yang berhutang tu orang lain. Mengapa pula barang itu dilepaskan secara percuma tanpa dia mempunyai hak claim kan? Dia ada hak claim. Baca. Falau talifa fi yadil murtahin. Dia bawa satu surah, iaitu apa? Iaitu barang itu telah musnah semasa berada di tangan ataupun dalam simpanan murtahin. Wala dhamana wala ruju'an lil maliki ba'da. Apa dia? Fala dhamana. Wala ruju'a lil maliki ba'da al-qabd al-murtahin. Fala dhamana, bas, titik situ. Maka fala dhamana maksudnya murtahin tidak perlu membayar ganti rugi. Baca dia punya syarah dia. Falau talifa fil yadil murtahini fala dhamana 'ala al-rahin. Li'annahu lam yasbut al-haqqu an zimmatihi. Wa'ala qawlil 'ariyati. Alaihi ad-dhaman. Faham? Itu perbezaan implikasi dia. Kalau kita kata status barang itu adalah ariyah, maka yad murtahin tu yad dhaman. Kalau kita kata status dia bukan status ariyah, yad dia adalah apa? Yad dia adalah yad amanah. Kita belajar sesuatu barang orang lain yang kita pegang atas yad amanah. Kalau dia berlaku talaf, maksudnya bukan dengan kecuaian kita lah. Afat samawiyah banjir ke, dia habis hentam kita punya stok, sekali dengan barang tu habis rosak, kita kena ganti ke? Bergantung. Kalau yad kita yad amanah, tak perlu ganti, sebab tak ada unsur kecuaian. Kalau yad kita yad dhaman, perlu apa? Perlu ganti. Oleh kerana yang ditarjihkan bukan yad dhaman tapi yad amanah, iaitu dia bukan ariyah tapi yang sebelah lagi, fala dhamana, maka murtahin tak perlu bayar ganti rugi. Kemudian wala ruju'a bil maliki ba'da qabd al-murtahin. Wala. Sekarang ni masalah tarik balik. Pada peringkat permulaan, dia bersetujulah untuk barang dia dipinjam dan dicagarkan. Malik tu setuju. Jadi Malik kena ingat, selepas dia setuju dan barang itu telah pun diserahkan kepada musta'ir tadi, dia dah tak boleh tarik balik. Tiba-tiba dia berubah fikiran, tak jadi, nak bagi pinjam, contoh kan. Maka kena tengok, dia kena tahu. Kalau kita buat sesuatu akad, kita perlu tahu apa implikasi risiko yang kita akan tanggung daripada akad ni. Ataupun kita kena bagi tahu pihak sebelah apa risiko yang dia kena tanggung. Kalau nak diteruskan juga, maka maknanya dia bersedialah menanggung risiko tersebut. Jadi kata wala rujua, Malik tak boleh nak patah balik. Selepas barang itu telah diqabat bukan oleh musta'ir tapi oleh murtahin. Maknanya musta'ir on the way nak bawa barang tu pergi gadai. Dia call, dia kata saya tak jadi, saya tak nak, saya tarik balik. Dia masih ada peluang. Tapi kalau barang itu sudah dibuat akad rahan dengan murtahin, sudah diqabatkan, dia tak boleh tarik balik. Itu dia kena faham lah. Dia ada tempoh sehingga barang itu diqabat oleh murtahin. Lagi? Kemudian ini yang kita sebut tadi tak habis lagi. Setelah tiba waktu bayar hutang, haladainu, ataupun hutang itu memang halan bukan muajjalan. Ruji'a panjang. Ruji'al maliku lil bai'. Sebelum nak dijual barang itu, kita bagi informasi.
kita bagi informasi kepada pihak pemilik. Ni dah sampai waktu ni, si fulan ni tak bayar lagi hutang, jadi kami nak jual barang ni. Faham? Dia kena murajaah, kena rujuk. Bukan terus jual tanpa pengetahuan malik, tak. Dia mesti mendapat merujuk perkara itu kepada malik. Maka barang itu akan dijual kalau hutang itu masih lagi tidak dilangsaikan. Dijual tu. Padahal pemilik barang orang lain, berhutang orang lain kan. Tapi boleh juga berlaku surah ni. Summa yarji'ul maliku bima bi'a bihi. Summa yarji'ul maliku bima bi'a bihi. lagi. Bas. Itulah. Malik boleh claim. Kalau orang tu tak boleh claim, dia memang tak nak lah dia. Dia bagi pinjam, dia orang tu macam percuma je lah. Dah lah dia hutang orang. Hutang dia bayar pakai barang orang lain. Orang lain tu pula kosong je, tak boleh nak claim apa-apa. Tak mungkin lah hukum macam tu. Malik tu dia boleh claim. Faham? Soalan dia boleh claim tu claim apa? Okey, sekarang ni dia akan claim daripada siapa? Dia akan claim daripada Musa'ir tu. Jadi Musa'ir tu akan bayar dia macam mana? Tu akhir, ibarat yang akhir tu. Summa macam? Summa apa? Yarji'u? Summa yarji'ul maliku bima bi'a bihi. Itu perkataan dia, bima bi'a bihi. Baca syarah dia. Summa yarji'ul maliku ala rahini bima bi'a bihi ala qawli dhamani. Sawa'un bai'un biqimatihi am bi'akthar. Am bi'aqalla biqadri yatagha dinun nas mithli. Wa 'ala al-qawl al-'ariyati yarji'u biqimatihi in bi'a biha aw bi'aqalla. وكذا بأكثر عند أكثرين لأن العارية بها تضمن. وقال القاضي أبو الطيب. Okey. Sekarang ni ibarat yang terakhir ni dia nak bahaskan berapa banyak si pemilik tu boleh claim. Berapa banyak? Dia boleh claim banyak mana? Dua pandangan. Dua pandangan itu berasal daripada dua pandangan sebelumnya. Pendapat yang rajih berdasarkan pandangan yang rajih, iaitu alal qaul dhaman tadi kan. Dia boleh claim sejumlah nilai yang dijual dengan nilai tersebut, dengan bayaran tersebut akan barang itu. Okey, barang tu bila dijual untuk langsai hutang, jual berapa ringgit? Contohnya jual RM1,000. Dia boleh claim RM1,000. Faham? Daripada siapa? Rahin perlu bayar kat dia nanti RM1,000. Sama ada dia kata barang itu dijual dengan harga lebih mahal daripada nilai dia, ataupun sama dengan nilai dia, ataupun barang tu dijual rendah daripada nilai, tetap dia punya kaedah dia claim mengikut harga jualan. Faham? Jadi kalau barang tu dijual lagi rendah daripada nilai dia, banyak tu je lah. Dia tak boleh claim lebih daripada tu. Biasanya barang lelong ni, bila gadai ni lelong untuk mudah dapat pembeli kan, dia jual rendah kan. Kalau dia jual tanpa lelong, mungkin harga dia bagus. Itu risiko dia kena tahu. Kalau barang ni dijual lagi rendah daripada nilai dia, sebanyak itu saja kamu boleh claim. Faham? Itu semua perlu dibentangkan depan rahim, depan malik tu. Dan ada depan mata dia. Bila dia bersetuju dengan akad itu, maknanya dia bersetuju dengan semua kesan daripada akad. Itu kaedah dia. Siapa bersetuju dengan satu akad, di dalamnya terkandung dia juga bersetuju dengan apa-apa kesan tanpa syarat yang ada pada akad.
Atas qaul yang ariyah tu, status ataupun takyif fiqh dia ada ariyah. Dia lain. Faham? Dia lain. Iaitu dia claim nilai barang tu. Tak kisahlah barang tu dijual dengan berapa pun, dia claim nilai. Jadi yang ni lagi untung lah sebenarnya. Kalau barang tu dijual rendah daripada nilai, tetap dia ada hak claim nilai. Dijual 1,000, barang tu 10,000, dia boleh claim 10,000, bukan 1,000. Atas qaul yang muktamad, dia claim 1,000 je. Sebab itulah harga yang telah dijual dengan harga tersebut akan barang tadi. Seterusnya, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rahan ni panjang. Rahan ni panjang. Kita ada beberapa rukun. Kita ada rahin, kita ada murtahin, kita ada marhun, kita ada marhun bihi, iaitu hutang, dan kita ada sirah, ijab dan qabul. Setelah kita mempelajari marhun, kalau nak gadai, barang apa boleh gadai? Secara umumnya, syarat dia yang tadi kita dah sebut dah, kullu majaza bai'uhu jaza rahnuhu. Ini kaedah ni aghlabiyah, bukanlah kulliyah. Sekarang ini dibahaskan pula marhun bihi. Apakah jenis hutang yang boleh diambil cagar kerananya? Faham? Dia nak ambil cagar ni, hutang jenis apa? Hutang jenis apa boleh ambil cagar? Marhun bihi tu dia panggil. Baca? Syartul marhun bihi kaunuhu dainan sabitan lazim. Kaunuhu dainan, hutang. Faham? Contohnya kita pinjamkan kereta kita. Orang tu nak pinjam kereta. Kita kata boleh, nak pinjam kereta, kamu kena cagar kereta kamu. Boleh tak minta cagaran atas pinjaman? Tak boleh. Sebab pinjam ni bukan hutang. Contohnya library. Pihak library membuat peraturan seperti berikut. Setiap peminjam perlu mencagar sesuatu. Kalau dia nak keluarkan buku daripada pustakaan, cagarlah. Ataupun kita pinjam wheelchair dekat mall kan, ada pinjam wheelchair kan, kita letak duit RM50, contoh kan. Kita masuk hotel, letak duit. Orang kata apa? Tu orang panggil duit apa tu? Deposit. Itu cagar ke? Tak kan? Tak. Dia bukanlah cagar segi syarak, tapi dia adalah cagar segi lurah. Faham? Boleh tak buat? Boleh. Boleh. Dia letak syarat kan, dekat mall nak pinjam wheelchair, letak apa? RM50. Tak, dia bukan sewa. Sewa lain. Sewa duit dia tak pulang balik. Dia cagar je. Dia memang bagi pakai cuma. Cuma takut orang tu buat lari wheelchair. Dia letak lah, duit lah. Betul tak? Macam masuk hotel kan, deposit RM100. Orang masuk rumah, dia kena letak deposit utility kan. Sewa rumah berapa? 2 bulan. Itu orang panggil deposit. Segi syarak tak ada, sebab dia bukan hutang. Benda tu hanya dhamanud darak kita panggil. Itu dhaman, tu balai. Dia hanya mengandaikan sekiranya berlaku sebarang penyelewangan, so kita ada barang. Sedangkan akad yang dibuat antara dia bukanlah hutang. So dia bukan rahan. Itu disebut dalam iqna', dia panggil rahan lughawi, bukan syar'i. Syar'i mesti ada hutang. Baca. Wala yasihu min ainil mawsubati wal musta'arati fil asal. Tak boleh. Tapi muqabil kata boleh. Pakai pendapat muqabil. Tidak boleh marhun bihi itu adalah maghsubah, dan tak boleh marhun bihi itu musta'arah. Jadi orang ni, dia telah rampas satu orang dan dia nak pulangkan balik. Tapi masa dia tu agak lewat sikit. Dia kata lah, nanti lepas seminggu saya pulangkan, saya ada kerja. Tapi dia ambil barang orang ni, orang maghsubah.
Maka pemilik barang tu kata, okey, sementara tempoh seminggu ni, sebelum kamu pulangkan balik barang tu, kamu cagarkan sesuatu sebagai jaminan yang kamu akan pulangkan barang tu. Sebagai cagaran kan? Tak sah. Dia tak sah jadi akad rohan. Tak sah. Kalau dia bagi juga, dia bukan rohan. Itu je lah. Dia bukan rohan, so maknanya dia tak ada kuasa nak jual ke apa. Dia tak jadi. Dia tak jadi, dia tak ada sebarang kuasa untuk jual benda tu. Itu faedah dia, kita kata dia bukan rohan. Tapi kalau dibuat juga, terpulang, orang tu bagi dengan kerelaan dia, benda tu tak berdosa. Kemudian dia juga bukan apa? Tidak boleh dibuat cagaran untuk barang pinjam, musta'arah. Menurut pendapat yang asah, muqabil asah boleh. Seterusnya, wala bima saytuhu. Wala bima saytuhu. Tak boleh. Dia nak buat akad rohan ni, dia punya prosedur dia, dia punya urutan dia, kronologi dia. Mula-mula kena settle dulu akad hutang. Kemudian selepas itu barulah kita buat akad apa? Akad gadai. Faham? Dia akan bagi hutang esok. Okey, kamu nak esok saya akan bagi duit hutang tu. Tapi hari ni kamu bagi dulu barang cagar. Cagar dulu baru hutang dibuat, tak boleh. Faham tak? Dia mesti hutang yang telah ada. Kemudian kalau kala aqratuka hadhihi darahma wartahantu bima biha amdaka. dia aqratuka hadhihi darahma wartahantu biha amdaka. aqradtuka hadhihi darahima. Kemudian wartahantu biha amdaka. Faqala iqtaradtu wa rahantu. Faqala iqtaradtu wa rahantu. Aw qala bi'tukahu bikaza wa rahantu tauba bihi. Faqala ishtaradtu wa rahantu. Sahih asah. Boleh. Faham? Maksudnya masa kita buat agreement, sirah jual tu kena sebut dulu, baru sebut sirah gadai. Dia tak boleh terbalik. Faham? Aku minta kamu gadai barang ini dan aku jual hamba-ku kepadamu secara hutang. So dia sebut gadai dulu baru sebut jual. Tak boleh. Faham tak? Dia kena sebut apa? Jual dulu baru gadai. Cuba balik sirah dia. Dia kata ni dia bagi contoh hutang. Hutang datang dalam bentuk qard, memberi pinjaman peribadi. Aqradtuka hadhihi darahima. Maksudnya dia sebut perkataan dulu. Perkataan ataupun sirah yang mewujudkan hutang. Aqradtuka. Lepas itu barulah dia sebut wartahantu biha abdaka, dan aku mengambil gadai dengan hutang tersebut, dengan pertukar dengan sebab hutang itu akan hamba-Mu. Boleh. Faham? Sebab apa? Hutang sebut dulu baru sebut gadai. Lagi? Baca betul-betul. Lepas tu dijawab oleh mustari, iqtaratu. Aku terima hutang itu dan aku gadaikan hamba-Ku itu. Boleh. Lagi? Ataupun hutang itu datang dalam bentuk penjualan secara kredit. Tadi hutang itu datang dalam bentuk pemberian hutang lah. Yang ni hutang itu wujud kerana penjualan barang secara kredit hutang. Dia kata bi'tuka bikaza. Sama je macam sebelum ni. Boleh. Seterusnya, dan dai ni tadi kita kena ingat, marhun bihi tu syarat dia apa? Pertama dia kata apa? Laziman kan? Tengok dia punya syarat dia dainan sabitan laziman.
tentang syarat pertama dah disebutkan. Marhun bihi tu dia mesti hutang. Dia tak boleh ain. Contoh ain maghsubah. Contoh ain musta'arah. Selesai. Dan syarat hutang tu pula, hutang tu dia mesti hutang yang lazim. Hutang yang dah sabit. Dia tak boleh hutang yang belum sabit. Contohnya, aku ambil gadai barang kamu untuk hutang yang aku bakal hutangi kamu. Itu dipanggil dain ghairu sabit. Hutang tapi belum sabit. Belum hutang lagi. Faham? Okey, itu contoh untuk yang tak menepati syarat bagi syarat kedua. Yang ketiga pula, hutang itu dia mesti lazim. Hutang ni dari yang tak lazim. Apakah contoh hutang yang tak lazim? Hutang yang daripada akad yang tidak lazim. Apa dia contoh yang selalu diberikan? Nujumul kitabah. Apabila akad kitabah dibuat antara hamba dan tuannya, daripada pihak hamba jaiz, daripada pihak tuan lazim. Maksudnya apa? Tuan setelah buat akad kitabah, fakatibuhum in alimtum fihim khaira, selepas dia buat akad kitabah dengan hamba dia tak boleh cancel. Itu maksudnya lazim. Tapi hamba itu boleh cancel. Hamba tu dia rasa macam tak larat dah nak teruskan pembayaran ni. Dia kata tak apalah, jadi hamba sampai mati. Boleh. Faham? Jadi dia sepatutnya tuan dia minta 50,000. Dia baru sempat bayar 10,000 dan tak boleh teruskan. Jadi maknanya apa? Hutang dia ni bukan hutang yang lazim. Dia boleh tarik balik diri. Jadi nak buat gadai atas hutang yang tak lazim ni tak boleh, tak sah. Tuan tu tak boleh kata, aku buat akad kitabah dengan kamu dengan nilai 50,000 dan kamu kena letak sesuatu gadaian. Tak boleh. Kemudian dia nak gadai apa? Dia bukan ada barang. Lagi? Wala biju'lil ja'alati qabla al-farawi. Wala biju'lil ja'alah. Ja'alah. Ju'lul ji'alah. Satu orang buat ju'alah sebelum selesai kerja. Kita belajar dapat ju'alah. Bayaran ju'alah ni hanya lazim selepas kerja selesai. Selagi kerja belum selesai, pihak ja'il itu boleh batalkan. So maknanya apa? Dia tidak lazim membayar kepada amil itu melainkan kerja dah habis. Maksudnya lepas kerja dah habis barulah hutang itu lazim. Sebelum kerja habis hutang itu tidak lazim. Faham? Jadi tak boleh lah. Contohnya orang tu dia kata, siapa yang dapat cari anak saya bayar sekian-sekian. Maka datang orang menawarkan diri, kata saya okey, saya akan buat. Tapi untuk memastikan kamu menepati janji bayar award tu, bayar reward, saya nak kamu gadai sesuatu lah, supaya saya yakinlah kamu akan bayar kalau saya dapat buat. Tak boleh, dia tak jadi gadai. Sebab apa? Pada ketika itu dia bukan lazim. Lazim tu bila dia dah dapat, dah bawa dah. Waktu itu lazimlah bagi pihak penawar itu membayar. Tapi dia kata hari ni tak dapat bayar lah, bukan masalah apa. Dia kata tak apa, tak bayar hari ni, tapi kami nak sesuatu cagaran untuk memastikan pada tarikh yang kamu janjikan itu dibayar. Boleh. Selepas selesai amal boleh, sebab hutangnya sudah lazim. Baca. Ada satu wajah dhaif, yajuzur rahnu, untuk ju'lil ja'il ni, ju'lil ji'alah ni, selepas si fulan amil itu dah mula kerja, dia dah mula buat proses pencarian. Lepas dia dah mula, dah boleh dah buat gadai. Faham? Lagi? Yajuzu bitamani muntasal khiyari. Boleh. Dia tak lazim. Ulama kata saman dalam tempoh khiyar ni, khiyar kan boleh cancel. Lepas 3 hari kalau dia tak nak teruskan, dia boleh cancel. Maksudnya bayaran tu tak lazim kan? Jadi kenapa di sini dia kata boleh buat akad rohan untuk bayaran bagi barang yang dibeli dalam tempoh khiyar? Bukankah tempoh khiyar itu ada kemungkinan di cancel kan?
Bila di cancelkan, tidak perlu buat apa-apa bayaran. Maka menurut pendapat yang muktamadnya boleh, kerana walaupun dia bukanlah lazim, tapi dia panggil ayilun ila luzum. Dia panggil apa? Dia akan pergi kepada lazim. Ayilun ila al-luzum. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bidaini rahnun ba'da rahnun. Dan harus mengutang kontrah. Sekarang ini dibawa pula furuk-furuk yang lain. Hutang ni besar, 500,000. Dia masa mula-mula dia cagar tu, Dia boleh cagar satu barang lah. Barang tu nilai dia 100,000 je. Hutang 500,000. Cagar barang yang dicagar 100,000. Boleh tak? Barang yang dicagar lebih rendah daripada nilai hutang, boleh. Barang yang dicagar sama nilai, itu memang boleh. Barang yang dicagar lebih besar daripada nilai hutang pun boleh. Semua boleh. Faham? Tak ada masalah. Habis macam mana nanti bila sampai waktu bayar, dia jual-jual dapat 100,000, lagi 400,000. 400,000 maksudnya 400,000 itu adalah hutang yang tak ada cagaran. Faham? Hutang bukan wajib ada cagaran. Maksudnya hutang dia ni separuh je dijamin, separuh tak dijamin. Biasa berlaku macam tu. 1/5 je dijamin, 5/4 tak ada jaminan cagar. Boleh. Dia juga boleh buat cagaran beransur-ansur. Dia lengkap, dia nak cagaran dibuat. Tapi sekarang ni dia hanya ada 1/5 je daripada hutang. Tak apa, yang ada buat dulu cagar. Okey, dia cagar dulu dengan nilai misalnya lah 1/5%. Kemudian dia dapat lagi satu aset, dia pergi cagar pula. Kemudian dicagar lagi. Cagar untuk hutang tu berkali-kali. Maksudnya beberapa barang cagaran untuk hutang yang sama. Boleh tak? Boleh. Faham? Cagar, kemudian cagar lagi, kemudian cagar lagi, boleh. Tak ada masalah. Lagi? Wala yajuzu an yarhanahu al-marhuna 'indahu bidainin akhar. Tak boleh. Tetapi satu barang tak boleh dicagar untuk dua hutang yang berbeza. Tak boleh. Faham tak? Dia berpinjam daripada A, dia cagar kereta dia. Dia pinjam dari B, cagar kereta yang sama. Mana boleh? Faham? Jadi balah lah antara A dengan B nanti nak lunaskan hutang siapa? A pun ada hak daripada kereta tu, B pun ada hak pada kereta tu. So tak boleh. Satu barang tak boleh murtahinya dua. Faham? Satu barang tak boleh murtahinya dua orang. Satu hutang boleh berbilang-bilang marhun. Faham? Satu hutang boleh berbilang-bilang marhun. Satu barang tidak boleh berbilang-bilang murtahin. Lagi? Wala yalzamu illa biqabdihi mimman yasihu 'aqduhu. Khalas. Jadi ibarat seterusnya ni berkaitan dengan bilakah akad gadai ini akan lazim. Kita belajar dalam bab muamalat ni, sesuatu akad itu lazim, kenapa dipelajari? Dia border. Maksudnya apa pun, nak cancel ke, nak apa ke, jangan sampai akad tu dah lazim. Itu maksud kena tahu. Sekarang ni dia buat akad, dia masih dalam proses. Jadi kalau benda dalam proses, boleh tarik balik. Tarik balik sekarang. Jangan sampai dia dah lazim baru nak tarik balik. Jadi orang yang buat akad, dia kena tahu tu border tu. Jadi dalam bab gadai ni tidak boleh apa dia kata? Tak boleh apa? Wala yalzamu illa biqabdihi mimman. Tidak menjadi lazimlah akad gadai itu, melainkan setelah apa? Setelah sudah diqaba oleh murtahin, illa biqabdihi mimman yasihu 'aqduhu. daripada orang yang sah akadnya, akad gadai. Allah alam. Dia baru cakap-cakap ataupun dia baru sebut gadai tapi tak bagi lagi, maka dia belum lazim. Faham? Bila dia belum lazim, apa sahaja implikasi daripada gadai belum berlaku lagi, dia boleh buat lagi. Tapi bila dah lazim je, dia dah tak boleh. Apakah implikasi daripada gadai? Tak boleh jual. Dia dah tak boleh jual. Faham? Apa lagi implikasi daripada gadai? Dia dah tak boleh apa? Bagi pada orang.
Ini semua border dia adalah luzumuhu. Faham? Lazimnya akad bila berlaku dengan khabar.